Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam tahun 6. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita lagi, marilah bersama-sama kita menadah tangan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pengertian puasa. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar, iaitu ketika masuk waktu solat fardu subuh, hingga terbenam matahari, iaitu ketika masuknya waktu solat maghrib, berserta niat dan syarat-syarat yang tertentu. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Apa dia syarat-syaratnya? Sebentar lagi kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita mendalami lagi tajuk puasa, ibadah puasa, marilah kita renung-renungkan sistem pencernaan manusia. Anak-anak sekalian, puasa merehatkan sistem pencernaan kita. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga ke usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Lihat gambar rajah yang telah pun diberikan. Antaranya termasuklah menerima dan mencerna makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, beban makanan berkurang dalam badan. Proses penyaktoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan, serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Dalil nakli puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Syarat wajib puasa.
Yang pertama Islam. Yang kedua berakal, iaitu tidak gila. Yang ketiga baligh, iaitu cukup umur. Yang keempat mampu berpuasa, tidak sakit yang kritikal. Syarat-syarat sah puasa pula. Yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz bermaksud seorang kanak-kanak yang telah pun berumur 7 tahun, yang telah pun mengenal perbezaan antara baik dan buruk, perbezaan antara bersih dan kotor, perbezaan antara najis dan suci. Seterusnya, yang ketiga adalah berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, haid ialah darah yang keluar mengikut kitaran setiap bulan. Wiladah pula darah yang keluar ketika bersalin. Dan nifas pula adalah darah yang keluar selepas bersalin. Ketiga-tiga ini hanyalah berlaku kepada seorang perempuan. Tidak sama sekali akan berlaku kepada seorang lelaki. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Mari ikut Ustaz melafazkan niat puasa sehari. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bermaksud, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita juga boleh melafazkan niat puasa untuk sebulan. Mari ikut Ustaz. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Bermaksud, sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan yang diwajibkan ke atasku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka di badan kita. Rongga itu bermaksud lubang-lubang yang terbuka di badan kita, di tubuh badan kita. Sunat puasa. Sunat puasa yang pertama, hendaklah kita bersahur. Walaupun ianya sunat, tetapi sunat ini amatlah dituntut. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Bermaksud melambat-lambatkan bersahur. Janganlah kita bersahur seawal waktu, iaitu contohnya kita bersahur pada pukul 12 malam, ataupun sebelum tidur kita bersahur. Jadi kalau begitu, tidaklah kita mendapat pahala sunat. Kemudian, menyegerakan berbuka, bukan mengawalkan berbuka. Dua perkataan yang berbeza maksudnya. Menyegerakan berbuka bermaksud apabila masuk saja waktu azan maghrib
ataupun apabila kita yakin bahawa matahari telah pun terbenam, maka kita menyegerakan berbuka. Berbanding dengan mengawalkan berbuka tanpa menunggu waktu azan masuk, kita sudah pun berbuka, ataupun waktu zuhur dah berbuka puasa, itu mengawalkan, tidak sah puasa kita. Seterusnya yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Apa maksud rutab? Rutab ialah kurma yang basah, kurma basah ataupun kurma yang belum dikeringkan. Tamar pula ialah kurma yang telah pun dikeringkan. Dan yang kelima, berdoa sebelum berbuka puasa. Ikut Ustaz. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga hikmah berpuasa, kita akan sambung pada siri yang akan datang. Jadi sampai sini saja Ustaz sudahi kelas ini dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.